Plus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak-anak pelajar cikgu yang sedang berada di rumah. Dalam perintah kawalan pergerakan ni, kita tak dapat hadir kelas, tapi cikgu dan cikgu Zati ambil kesempatan buat video ni untuk meneruskan PDP kita secara dalam talian, insyaAllah. Okay, baik. Cikgu Zati, kita nak bagi perkongsian berkaitan dengan topik apa pada hari ni. Okey, baiklah. Hari ni kami akan buat perkongsian berkaitan dengan soalan 3A. Beberapa perkara yang pelajar perlu ambil tahu untuk memperoleh markah yang baik atau sebaiknya markah penuh dalam soalan 3A. Soalan 3A, soalan binayat. Ya, soalan 3A binayat. Soalan 3A, soalan binayat. Tanpa buang masa, kita tengok paparan yang telah kami sediakan untuk anda semua. Silakan. Okey. Dalam perkongsian pada kali ini, cikgu akan menerangkan teknik menjawab soalan 3A iaitu binayat. Sebelum cikgu memperincikan teknik menjawab soalan ini, terdapat beberapa permasalahan yang cikgu telah kenal pasti yang menyebabkan pelajar tidak memperoleh markah penuh iaitu 6 markah pada bahagian soalan 3A ini. Antara permasalahan yang cikgu kenal pasti iaitu ayat yang dibina tidak menerangkan maksud, ayat yang dibina tidak matang dan ayat yang dibina tidak gramatis. Sebagai penyelesaiannya, cikgu akan perkenalkan kepada kamu semua teknik PMG. Apa itu teknik PMG? Mari kita lihat satu persatu. P ialah padanan perkataan yang sesuai dengan perkataan yang diuji. Teknik ini merujuk kepada setiap perkataan yang dipilih untuk membina ayat bagi perkataan yang diuji perlulah sepadan dan sesuai untuk memastikan perkataan yang diuji itu jelas maksudnya. Contoh perkataannya ialah gemerlap. Kita tengok pada perkataan ayat yang pertama. Manik yang disulam pada baju kurung itu kelihatan gemerlap apabila terkena cahaya. Ayat ini jelas menunjukkan padanan perkataan manik yang digunakan sangat sesuai untuk menerangkan maksud gemerlap. Gemerlap bermaksud sesuatu yang bersinar, berkilat dan berkilauan. Dengan ini, perkataan gemerlap sesuai digunakan dan dipadankan dengan perkataan manik. Kita lihat pula pada ayat kedua iaitu ayat yang salah. Kasut yang dipakai oleh ayah kelihatan gemerlap selepas dicuci. Perkataan kasut yang digunakan untuk menerangkan maksud gemerlap adalah tidak sesuai kerana sifat kasut tidak bersifat gemerlap walaupun ianya diperbuat daripada bahan yang berkilat. Kita pergi kepada teknik yang kedua iaitu M. M merujuk kepada matang iaitu kematangan dalam binaan ayat. Ya, dengan maksud lain, logik akal bagi ayat yang dibina. Contoh, pantauan. Ayat pantauan yang diuji terlihat pada ayat yang pertama. Pantauan yang dilakukan oleh pihak berkuasa mendapati masyarakat Malaysia tidak lagi merokok di kedai makan. Perkataan pantauan yang digunakan dan dipadankan dengan pihak berkuasa menunjukkan perkataan ini ayat yang dibina matang dan logik sesuai dengan pihak yang digunakan dalam ayat ini. Kita tengok pula pada ayat yang kedua. Ayah terkejut apabila pantauan yang dilakukannya di dapur mendapati ibu sedang memasak. Ayat ini ayat yang betul, tetapi dari segi kematangan sangat rendah kerana perkataan pantauan tidak sesuai digunakan dalam situasi ini. Jadi, ayat ini jelas menunjukkan ketidakmatangan pelajar dalam membina ayat. Dan teknik yang terakhir ialah G. G ialah gramatis dalam binaan ayat. Ataupun dengan maksud lain, tiada kesalahan tata bahasa yang dilakukan dalam binaan ayat terhadap perkataan yang diuji. Contoh, perkataan kata kerja simpan. Kata kerja simpan dalam bina ayat, pelajar tidak dibenarkan untuk menambah imbuhan ataupun menjadikan perkataan yang diuji sebagai simpulan bahasa maupun peribahasa. Pelajar perlu mengekalkan kata dasar ataupun kata asal yang telah diuji dalam soalan. Tengok ayat yang pertama. Duit raya yang diterima pada tahun lepas telah saya simpan di bank untuk kegunaan masa hadapan. Kata Ali kepada Abu. Penggunaan kata ganti nama diri dalam ayat pasif ini sesuai untuk digunakan bagi perkataan kata kerja simpan. Kita tengok pula pada ayat kedua yang sering dilakukan oleh
para pelajar. Adik simpan duit rayanya di dalam tabung buluh yang dibeli di pasar malam. Kesalahan ini merujuk kepada kesalahan ayat aktif, penggunaan kata ganti nama diri ketiga dan kata kerja kata dasar. Ini kesalahan yang sering dilakukan oleh para pelajar. Untuk memastikan kesilapan ini tidak berulang, kata kerja kata tanpa imbuhan boleh dibina menggunakan ayat cakap, ajuk dan menggunakan teknik ayat pasif. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian daripada kami. Jadi cikgu harap perkongsian ini dapat meningkatkan kefahaman awak berkaitan soalan 3A. Okey. Walaupun hanya 6 markah dibutuhkan untuk soalan 3A, tetapi 6 markah ini dapat mempengaruhi ataupun mengubah grade markah anda. Dialog. Oleh itu, soalan 3A jangan dianggap mudah. Ingat, bahasa Melayu itu mudah. Tapi Jangan ambil mudah. mudah. Bye-bye.